Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan anda semua bab 3.1 fungsi wang dan bank. Topik yang akan kita belajar hari ini adalah bab 3.1.3, iaitu fungsi bank perdagangan. Apa itu bank perdagangan? Bank perdagangan ialah institusi kewangan milik swasta yang bermotifkan keuntungan. Maksud dia bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya, Holium Bank, Maybank, CIMB Bank, RHB Bank, Public Bank, M-Bank, dan sebagainya. Baik, kita lihat apakah fungsi bank perdagangan. Bank perdagangan mempunyai 4 fungsi yang utama. Yang pertama, bank perdagangan menerima deposit atau menerima simpanan daripada pelanggannya. Yang kedua, bank perdagangan berfungsi untuk memberi pinjaman. Yang ketiga, menerima dan membuat bayaran. Dan yang terakhir, memberi perkhidmatan lain. Kita lihat fungsi bank perdagangan yang pertama, iaitu menerima deposit. Bank perdagangan akan menerima deposit daripada pelanggannya. Bank perdagangan menyediakan 3 jenis kemudahan simpanan. Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Dan akhir sekali, akaun semasa. Yang pertama, akaun simpanan. Pelanggan boleh menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh keluarkan wang bila-bila masa dengan menggunakan kad juru wang elektronik atau kad ATM. Ini contohnya kad ATM daripada Maybank. Pemegang akaun akan menerima faedah daripada simpanannya, tetapi faedah yang diterima adalah lebih rendah daripada akaun simpanan tetap. Pemegang akaun juga akan diberi sebuah buku simpanan dan sekeping kad ATM. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Penyimpan boleh menyimpan wang untuk sesuatu tempoh masa dalam akaun simpanan tetap. Contohnya, pemegang akaun boleh menyimpan 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Pemegang akaun boleh keluarkan wang pada tempoh matan simpanannya. Sekiranya pemegang akaun keluarkan wang sebelum tempoh matannya, dia akan dikenakan penalti. Pemegang akaun akan menerima faedah yang paling tinggi berbanding dengan akaun simpanan yang lain. Pemegang akaun akan diberi sijil simpanan daripada simpanannya dalam jenis akaun ini. Seterusnya, akaun semasa. Pemegang akaun boleh keluarkan wang bila-bila masa dengan menggunakan kad ATM atau cek. Ini dia contoh cek Public Bank. Pemegang akaun akan menerima faedah. Pemegang akaun akan mendapat pinjaman overdraft daripada perkhidmatan akaun semasa. Pemegang akaun perlu menyimpan simpanan minimumnya yang lebih tinggi berbanding dengan akaun lain, iaitu lebih kurang sebanyak RM300. Pemegang akaun juga akan dikenakan caj perkhidmatan dalam akaun semasa, dan pemegang akaun akan terima penyata banknya setiap bulan.
kita lihat fungsi yang kedua bagi bank perdagangan, iaitu memberi pinjaman. Jenis pinjaman yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggannya terdiri daripada yang pertama overdraft, yang kedua pinjaman peribadi, yang ketiga pinjaman bercaga, yang keempat pinjaman kenderaan, yang kelima pinjaman kad kredit, dan akhir sekali mendiskaunkan bil pertukaran. Baik, sekarang kita lihat jenis pinjaman overdraft. Overdraft ialah kebenaran mengeluarkan wang melebihi baki dalam akaun semasa yang ditetapkan oleh bank perdagangan. Ini bermaksud pelanggan boleh keluar wang melebihi baki akaun semasanya. Contohnya, sekiranya pelanggan ada RM1,000 dalam bank akaun semasanya, pelanggan boleh memohon untuk mengeluar RM1,500. 500 yang lebih itu adalah overdraft. Overdraft hanya disediakan melalui akaun semasa dan overdraft merupakan pinjaman jangka pendek. Kata faedah akan dikenakan atas bilangan hari overdraft yang digunakan. Yang kedua, pinjaman peribadi. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman tahap dan perlu ada penjamin. Peminjam perlu mengemukakan penyata tasiran cukai pendapatan dan slip gaji bagi tujuan memohon pinjaman peribadi ini. Yang ketiga, pinjaman bercaga. Jenis pinjaman ini adalah pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini biasanya dimohon untuk membeli harta tetap seperti rumah dan tanah. Jadi, pemohon yang memohon pinjaman jenis ini perlu ada cagaran seperti geram tanah, rumah, saham dan polisi insurans. Yang keempat, pinjaman kenderaan. Contohnya kereta ini. Merupakan kemudahan sewa beli. Pinjaman untuk membiayai pembelian kenderaan baharu atau terpakai. Pelanggan akan dikenakan faedah atas pinjaman kenderaan ini. Yang kelima, pinjaman kad kredit. Ini dia contoh bank raya punya kad kredit. Pinjaman kad kredit ini adalah untuk mendapat pendahuluan tunai. Bank akan bayar terlebih dahulu atas perbelanjaan pelanggannya. Dan jenis pinjaman ini adalah jenis jangka pendek. Dan akan dikenakan faedah yang tinggi sekiranya pelanggan gagal membayar hutangnya pada bulan depan. Dan akan dikenakan yuran tahunan bagi sesetengah bank. Baik, sekarang kita lihat perkhidmatan pinjaman yang terakhir, iaitu mendiskaunkan bil pertukaran. Apa itu bil pertukaran? Bil pertukaran ialah perjanjian yang dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Maksudnya, bil ini adalah satu perjanjian yang ditandatangani oleh penghutang dengan pemberi hutang. Jadi, apa maksud mendiskaunkan bil pertukaran? Iaitu satu proses penjualan bil pertukaran kepada bank perdagangan pada harga yang lebih rendah daripada harga mukanya. Ini bermaksud pelanggan akan menjualkan bil pertukaran ini kepada bank perdagangan pada harga yang lebih rendah sebelum tempoh matangnya. Biasanya hal ini berlaku kerana kes kecemasan. Mungkin pelanggan memerlukan wang tunai dengan segera. Jadi dia terpaksa menjualkan bil pertukaran ini kepada bank perdagangan
pada harga yang lebih rendah. Jadi, bank perdagangan akan menunggu sehingga tamat tempoh matang itu, lepas tu baru tunaikan bil pertukaran itu. Contohnya, sekiranya bil pertukaran itu berharga RM5,000, pelanggan akan menjualnya kepada bank perdagangan dengan harga RM4,500. Jadi, beza antara 500 itu adalah keuntungan kepada bank perdagangan. Baik, sekarang kita lihat fungsi bank perdagangan yang ketiga, iaitu membuat dan menerima bayaran. Bank perdagangan juga berfungsi untuk membuat dan menerima bayaran. Di sini, bank perdagangan telah menyediakan 7 perkhidmatan. Kita lihat yang pertama, cek. Ini contohnya cek dari Maybank. Cek disediakan kepada pemegang akaun semasa. Bank sebagai ejen pembayar dan penerima pemegang akaun semasa. Tujuan cek ini adalah untuk membayar gaji pekerja dan pembelian stok oleh peniaga. Yang kedua adalah debit langsung. Debit langsung bermaksud arahan kepada bank untuk bayaran yang tidak tetap jumlahnya. Contohnya bayaran bil elektrik dan bil air. Bayaran ini, contohnya bil elektrik dan air adalah berlainan jumlahnya setiap bulan. Yang ketiga, perintah setia ada. Perintah setia ada adalah arahan kepada bank perdagangan untuk membuat bayaran tetap jumlahnya dan berulang pada tarikh yang ditetapkan. Contohnya, bayaran untuk pinjaman kereta, pinjaman rumah, di mana bayaran setiap bulan dia adalah sama. Yang keempat adalah pindahan kredit. Pindahan kredit adalah arahan kepada bank untuk membuat bayaran terus ke akaun penerima. Contohnya, bayaran gaji pekerjanya. Bagi syarikat yang besar, pekerjanya yang ramai, perkhidmatan ini sangat sesuai kerana bayaran gaji bagi setiap pekerja adalah berlainan dan dia akan terus dibayar ke akaun pekerjanya. Baik, kita lihat yang kelima, draft bank. Apa itu draft bank? Individu membeli cek yang dikeluarkan oleh bank perdagangan untuk membuat bayaran kepada pihak lain. Ini dia contoh draft bank. Biasanya draft bank ini hanya dikeluarkan atas permintaan individu itu. Tujuan dia adalah individu itu mau membuat bayaran dengan jumlah yang besar kepada seseorang. Jadi, draft bank ini digunakan adalah lebih selamat berbanding membawa wang tunai yang banyak. Seterusnya, kad ATM. Kad ATM merupakan kad di mana pelanggan menggunakannya untuk membuat urus niaga kewangan secara layan diri. Maksud dia, pelanggan boleh menggunakan kad ATM ini untuk keluarkan wang dari mesin ATM. Kad ATM ini juga bertindak sebagai kad debit. Kad debit maksud dia, pelanggan boleh guna kad ini untuk membeli barang atau perkhidmatan. Kad kredit. Apa itu kad kredit? Kad kredit adalah bertujuan untuk membeli barang dan perkhidmatan secara kredit. Kredit itu maksudnya berhutang. Jadi pelanggan boleh membayar balik hutang itu sekaligus ataupun secara
bulanan. Baik, sekarang kita masuk fungsi bank perdagangan yang terakhir, iaitu perkhidmatan lain-lain. Baik, sekarang kita lihat fungsi bank perdagangan yang keempat, iaitu perkhidmatan lain. Perkhidmatan lain ini terdiri daripada 7 jenis perkhidmatan. Yang pertama, perbankan internet. Yang kedua, pelaburan emas. Yang ketiga, urus niaga saham. Yang keempat, unit amanah. Yang kelima, penulisan wasiat. Yang keenam, perkhidmatan insurans. Dan yang terakhir, urusan bayaran ekspor dan import. Cikgu akan menerangkan satu persatu untuk perkhidmatan lain ini. Yang pertama, perbankan internet. Pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan internet untuk melakukan pembayaran dan penerimaan. Contohnya melalui Maybank. Perkhidmatan Maybank adalah melalui maybanktoyou.com. CIMB Bank, kita akan guna CIMB Clips dan sebagainya. Yang kedua, pelaburan emas. Pelanggan boleh membeli emas pada harga yang lebih rendah melalui perkhidmatan bank perdagangan. Apabila harga emas meningkat, pelanggan boleh menjualkannya semula. Yang ketiga, urus niaga saham. Bank perdagangan juga menyediakan perkhidmatan jual beli saham syarikat-syarikat di Bursa Saham Malaysia. Yang keempat, unit amanah. Bank perdagangan juga menyediakan urusan jual beli unit amanah di banknya. Contohnya, Public Mutual. Public Mutual merupakan unit amanah yang disediakan oleh Public Bank. Yang kelima, penulisan wasiat. Sekiranya terdapat pelanggan yang mahu menulis wasiat, bank perdagangan juga menyediakan perkhidmatan ini. Baik, seterusnya adalah perkhidmatan insurans. Insurans yang disediakan di sini termasuklah insurans rumah, insurans kemalangan, insurans kereta dan sebagainya juga disediakan oleh bank perdagangan. Yang ketujuh, urusan bayaran ekspor dan import. Pelanggan yang ingin melakukan pembayaran atas kegiatan ekspor dan import, bank perdagangan juga menyediakan perkhidmatan ini. Baik, sekarang kita impas kembali tajuk yang kita belajar hari ini. Apakah fungsi bank perdagangan? Bank perdagangan ada 4 fungsi utama, iaitu menerima deposit. Yang kedua, memberi pinjaman. Yang ketiga, menerima dan membuat bayaran. Dan yang keempat, perkhidmatan lain. Fungsi bank perdagangan yang pertama adalah menerima deposit. Bank perdagangan menyediakan 3 jenis kemudahan simpanan, iaitu pengimpan boleh menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Fungsi bank perdagangan yang kedua adalah memberi pinjaman. Jenis pinjaman dia terdiri daripada overdraft, perkhidmatan pinjaman peribadi, pinjaman bercaga, pinjaman kenderaan, pinjaman kad kredit, dan yang terakhir mendiskaunkan bil pertukaran.
Fungsi bank perdagangan yang ketiga adalah membuat dan menerima bayaran. Di sini terdapat 7 perkhidmatan. Yang pertama, cek. Yang kedua, debit langsung. Ketiga, pindahan kredit. Yang keempat, perintah sedia ada. Yang kelima, draft bank. Yang keenam, kad ATM. Dan terakhir, kad kredit. Fungsi bank perdagangan yang keempat adalah perkhidmatan lain, iaitu perbankan internet, pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans, dan akhir sekali urusan bayaran ekspor dan import. Baik, sekarang kita cuba aktiviti 1. Soalan 1. Pernyataan manakah yang menerangkan ciri akaun semasa? Apakah kata kunci bagi soalan ini? Iaitu akaun semasa. Apakah ciri bagi akaun semasa? Kita lihat pilihan dia. A. Merupakan wang sah. Yang B. Menerima sijil simpanan. C. Memperoleh kadar faedah yang tinggi. D. Membayar menggunakan cek. Cikgu akan bagi masa 1 minit untuk anda carikan jawapannya. Baik, kita lihat pilihan dia. A. Merupakan wang sah. Untuk akaun semasa, adakah dia mempunyai wang tunai ataupun duit shilling? Kalau bukan wang tunai dan duit shilling, itu bukan wang yang sah. Yang B. Menerima sijil simpanan. Akaun semasa ada diberi sijil simpanan tak? Tidak ada. Sijil simpanan hanya diberi oleh akaun simpanan tetap. Kita lihat C. Memperoleh kadar faedah yang tinggi. Untuk akaun semasa, ada menerima kadar faedah, tetapi kadar faedah dia rendah saja. Yang kadar faedah yang tinggi adalah untuk akaun simpanan tetap. Okey, kita lihat D. Membayar menggunakan cek. Akaun semasa ada diberi sebuah buku cek dan penyimpan akan menggunakan buku cek itu untuk membuat bayaran. Jadi, di sini kita dapat tahu jawapan untuk soalan 1 adalah D, iaitu membayar menggunakan cek. Baik, sekarang kita teruskan untuk soalan yang kedua. Encik Johari ingin membayar sewa kilang bulanan sebanyak RM2,000. Apakah perkhidmatan bank perdagangan yang sesuai untuk Encik Johari? Jadi kita lihat soalan ini. Apakah kata kunci untuk soalan ini? Iaitu sewa kilang. Membayar sewa kilang. Jadi bayaran sewa kilang ini adalah RM2,000. Bayaran itu adalah tetap dan berulang setiap bulan, iaitu amount yang sama dan tiap-tiap bulan bayar. Kita lihat pilihan soalan. A. Draft bank. B. Debit langsung. C. Pindahan kredit. D. Perintah sedia ada. Biar cikgu jelaskan satu persatu. A. Draft bank merujuk kepada permintaan individu ke atas bank perdagangan untuk keluarkan draft bank itu bagi membayar kepada seseorang. Yang B. Debit langsung. Debit langsung adalah arahan kepada bank perdagangan untuk membuat bayaran yang tidak tetap. Maksudnya bayaran yang tidak sama. Contohnya, bulan ini 50, bulan depan 60. Yang C.
pindahan kredit. Pindahan kredit adalah arahan kepada bank perdagangan untuk membuat bayaran terus ke dalam akaun penerima. Yang di perintah sedia ada adalah arahan kepada bank perdagangan untuk membuat bayaran tetap dan berulang. Jadi, cikgu bagi 1 minit untuk anda carikan jawapannya. Baik, sudah dapat jawapan? Kita lihat jawapan dia. Jawapan untuk soalan 2 adalah D. Perintah sedia ada, iaitu bayaran tetap dan berulang. Baik, sekarang kita teruskan untuk aktiviti kedua. Soalan yang pertama, terangkan 3 deposit yang disediakan oleh bank perdagangan. Jumlah markah dia adalah 5 markah. Untuk soalan ini, kehendak soalan adalah nak minta kita terang 3 deposit. Apakah 3 deposit yang disediakan oleh bank perdagangan? Iaitu apa dia? Akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Jadi kita kena terangkan setiap akaun itu. Jadi sebelum menjawab, kita perlu ada pengenalan dia. Jenis deposit yang disediakan oleh bank perdagangan ialah, barulah kita nyatakan 3 jenis deposit itu. Yang pertama, apakah jenis deposit dia? Deposit yang membolehkan pemegang akaun mengeluarkan wang pada dan diberi buku simpanan sebagai buku bukti simpanan. Jadi, apakah jawapan untuk tempat kosong itu? Yaitu, akaun yang pertama apa dia? Ya, betul. Akaun simpanan. Deposit yang membolehkan pemegang akaun keluarkan wang pada bila? Pada tempoh matanya kah? Pada waktu malam kah? Waktu pagi? Oh, semua bukan. Jadi apa jawapan dia? Ya, betul. Pada bila-bila masa. Dan pemegang akaun juga akan diberi buku simpanan sebagai bukti simpanan. Kita teruskan untuk akaun yang kedua. Apakah akaun yang kedua yang disediakan oleh bank perdagangan? Apa dia? Ya, betul. Akaun simpanan tetap. Iaitu pendeposit diberi apa sebagai bukti simpanan dan menikmati kadar faedah yang macam mana? Pendeposit akan diberi apa? Sebagai bukti simpanan. Yang kertas tu kita panggil apa? Apabila kita buat simpanan tetap dalam bank perdagangan, kita akan diberi sekeping kertas. Itu panggil diberi. Ya, betul. Sijil simpanan. Bagus. Sekarang kita teruskan. Menikmati kadar faedah yang tinggi ke rendah? Berbanding dengan tiga akaun simpanan, akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Kadar faedah yang paling tinggi adalah akaun simpanan tetap. Jadi jawapan untuk isi tempat kosong ini adalah menikmati kadar faedah yang lebih tinggi. Bagus. Kita teruskan dengan akaun yang ketiga. Apakah akaun yang ketiga? Apa dia? Ya, betul. Akaun semasa. Iaitu deposit yang membolehkan pemegang akaun menikmati kemudahan. Kemudahan apa? Dan membuat pembayaran menggunakan cek. Untuk akaun semasa, dia ada sediakan kemudahan apa? Yang ketiga adalah akaun semasa. Jadi, pemegang akaun menikmati kemudahan
Kita panggil apa yang itu? Bermula dengan O. Ya, betul. Overdraft. Overdraft dan membuat pembayaran menggunakan cek. Overdraft itu maksud dia pendeposit. Dia boleh keluarkan cek dengan nilai yang lebih tinggi berbanding dengan jumlah simpanan dalam akaun semasanya. Baik, setakat ini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.